kerutuk baru diingat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang muzik sekejap. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Liza, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, saya Bonda B dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, dengan membantu mendapatkan lauk KD Kerutuk, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk, baru teringat, dah terliur. Okey, alhamdulillah, dapat lagi kita bersiaran pada hari ini. Alhamdulillah Kak Liza, sihat-sihat sentiasa Kak Liza, insya-Allah, alhamdulillah. Okey, kita bersiaran di tengah hari Isnin. Selamat hari Isnin. Selamat memulakan minggu yang baru kepada semua. Semoga minggu ini membawa segala kebahagiaan, membawa segala keceriaan, semua yang best-best lah, insya-Allah, minggu ni untuk anda semua, insya-Allah. Alright. Jadi macam mana hari anda hari ni? Adakah ada yang Monday blues? Monday blues So Monday blues. Harapnya kita boleh terus switch untuk kita tak ada blues dah untuk kita terus bersemangat untuk teruskan kita punya kerja-kerja seharian kita, alright? Okay, so insya-Allah saya nak ingatkan yang kita sekarang ni masih menjalankan kempen Kita Jaga Kita Sempena PKP 3.0. Itulah masya-Allah, PKP 3.0 pun dah dilanjutkan lagi untuk fasa 1 ya. Kita masih berada di fasa 1. Semalam telah pun diumumkan lanjutan untuk fasa 1 ni kan. Jadi bagaimana anda semua kan? Saya pasti mesti ada yang rasa sedih kan. Saya pun rasa sedih juga sedikit. Rasa sedih juga, walaupun tahu sebenarnya memang dah agak dah kan nak sambung tu. Tapi rasa sedih tu tak dapat dielakkan. Sebab apa? Sebab banyak perkara-perkara yang kita masih tak boleh lakukan kan. Maksudnya kita belum boleh progress lagi ke next fasa kan. Tapi nak katanya kalau kita fokus kepada perkara-perkara yang kita
kita tak dapat kan. Fokus perkara yang kita sedih, yang kita di luar kita punya kawalan kan. So apa yang kita akan dapat? So kalau kita fokus kepada perkara-perkara yang kita tak boleh buat kan, sebab PKP ni dilanjutkan, perkara-perkara yang yelah macam bisnes tutup ke, bagaimana income ke kan. So kita fokus ke perkara yang memang kita tak boleh nak kawal pun kan. So kita tak akan dapat apa-apa pun sebenarnya melainkan kesedihan dan kesedihan. So jom kita switch fokus kita, apa yang kita boleh buat untuk dalam fasa PKP ini. Kan, apa yang kita boleh buat lagi baik. Kimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Kimi join. So, jom kita switch kan. Kita fokus. Jom kita switchkan kita punya fokus untuk perkara yang kita boleh kawal. Okay? Sorry. Nak sesama lah pula. Okay, nak bersin. Oh, sorry. Alright, so jom kita fokus kepada perkara yang kita boleh kawal. Contohnya apa? Contoh apa yang kita boleh buat. Maksudnya, kalau apa yang kita boleh buat sekarang, contohnya macam company-company, businesses. Kita masih boleh buat online marketing, betul? Kita buat online marketing, apa yang kita boleh buat di rumah. Apa yang kita boleh buat di rumah? Maybe you can spend more time dengan anak kita, ajar anak kita untuk tingkatkan skill anak kita, mana-mana yang kita nak bantu. So, apa peluang-peluang yang kita boleh buat masa kita kat rumah ni? Sementara kita masih dalam fasa PKP ni. Sebab orang yang bijak, orang yang hebat, dia mengambil masalah itu ditukar kepada peluang. Kan, betul tak? Peluang untuk kita, apa peluang yang kita boleh buat waktu kita duduk rumah ni? Apa dia? Macam contohnya orang ramai tengok phone, saya pun memilih untuk membuat live. Jadi apa yang anda boleh buat? Mungkin anda boleh berkongsi di laman sosial. Di Facebook, anda boleh contribute, anda boleh sumbangkan apa anda punya skill. Anda pandai memasak, anda sumbangkan resepi-resepi contohnya. Apa yang anda pandai buat? Kalau anda, maksudnya mungkin anda tiada aktiviti lain, contohnya anda tak bekerja, ibu-ibu contohnya, apa yang kita boleh buat kat rumah kan? Ataupun kalau yang bekerja di rumah, mungkin apa lagi kita nak fokus untuk perbaiki family kita kan? So apa yang kita boleh buat? So fokus kepada apa yang kita boleh ambil peluang kan. Jangan fokus kepada perkara yang kita tak boleh kawal, kita sedih kan. So insya-Allah semoga kita diberikan petunjuk kan untuk kita buat sesuatu yang bermanfaat lah di waktu PKP ini. Alright. So hari ni saya nak kongsikan apa dia topik hari ni. Allahu Akbar, saya lupa nak add pula dalam ni. Saya tak add lagi ke? Sekejap saya cuba add Sekejap saya cuba add. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Alright. Okey. So, saya nak ingatkan yang kita sebelum tu saya nak ingatkan yang kita masih menjalankan kempen cabutan bertuah harian di mana kita adakan pada pukul 5.30 petang. Alright. So join beramai-ramai, mudah sahaja, hanya perlu share ke 5 grup dan join kita punya Telegram dan anda boleh berpeluang untuk menangi satu set KD kerutuk. Alright. Dah ramai yang menang, minta tolong ingatkan kawan-kawan, ajak kawan-kawan untuk join. Mana tahu kawan-kawan kita pun dapat menang sekali. Alright? Okay, dan juga kita ada satu cabutan bertuah mega yang kita akan adakan Jumaat nanti insya-Allah kepada hanya untuk orang-orang yang membeli satu set kerutuk iaitu lauk dan nasi kita. Murah saja, jumlah harga dalam RM64 macam tu. Satu nasi tu 1 kilo, saya pun tak ambil pula dia punya sampel tadi. Berbaloi-baloi ataupun beli 2 pack kerutuk, anda boleh menyertai kita punya cabutan bertuah untuk menang RM100. So kalau nak beli, nak buatkan pembelian, boleh PM kita ataupun kontak kita punya wakil-wakil jualan di sekitar anda. Alright. Dan saya nak sharekan hari ni ialah
Ini dia. Adakah anda sanggup buat 3 perkara ni untuk jadi luar biasa ataupun untuk jadi orang yang berjaya? 3 perkara ni yang saya dapat perkongsian daripada seorang jutawan kacang. Saya suka dengar perkongsian orang-orang yang berjaya ni. So apa yang dia cakap? Sebab bila kita belajar daripada pengalaman orang lain, kita akan lebih cepat untuk berjaya. Kita boleh tiru apa yang dia buat. So orang yang tak nak belajar daripada kesilapan orang lain, dia adalah apa? Dia maksudnya dia silap lah. Sebab nanti lambat lah. Sebab dia nak belajar sendiri, dia terlanggar sendiri, terhantuk sendiri, dia lambat. Dia sangat lambat sebab banyak benda yang dia kena lalui sendiri, tak nak belajar. So, kita ni nak jadi macam orang yang berjaya, kita kena tengok apa yang orang berjaya buat. Kita nak follow jejak langkah dia juga kan. Macam contoh, kita nak jadi macam sahabat Nabi, kita tengok apa yang sahabat Nabi buat. Kita buat macam tu. Jadi orang yang berjaya dalam bidang kita, tengok apa yang orang-orang ni buat macam sampai dia boleh berjaya. Kan? So belajar daripada orang lain. So 3 perkara ni saya nak tanya. Adakah anda sanggup buat untuk jadi orang yang luar biasa, untuk jadi orang yang berjaya? Apakah dia perkara ini? Apakah 3 perkara yang saya nak kongsikan ini? Alright. So, adakah anda nak tahu? Kak Liza, thank you Kak Liza komen. Bagi like, love sikit. Bantu saya kongsikan. Kongsikan, share kan. Tekan share. Jika anda rasa perkongsian saya ini bermanfaat. Jika anda rasa perkongsian saya ini boleh membantu ramai orang, at least boleh membuka mata setengah orang, anda pun akan mendapat share pahala tersebut kan. Thank you. Thank you like dan love. Alright. So jadi saya nak kongsikan yang pertama. Adakah anda sanggup belajar? Adakah anda sanggup belajar? Adakah anda sanggup belajar? Nak belajar ni tuan-tuan perempuan dah tua-tua ni, kadang-kadang kita rasa macam kenapa nak kena belajar lagi? Kan? Kenapa nak kena belajar lagi? Kita kan dah pandai. Contohnya ada orang tu dia dah banyak pengalaman dalam bidang dia. Kan dah lama dah kita ni, dah lama kerja kan, dah ada banyak pengalaman kan. Buat apa nak belajar lagi? Kita dah tahu dah macam mana buat dia, contoh. Kan? Apa-apalah dalam bidang you. Apa-apalah. Contohnya kalau kita bekerja pun dalam bidang kita kata, kenapa nak belajar lagi? Kita kan dah tahu, dah banyak pengalaman, dah 20 tahun pengalaman contohnya. Kan? So kenapa nak belajar lagi? Sebenarnya bila kita kata macam tu, susahlah untuk kita improve lagi. Sebab orang yang dia tingkatkan dia punya tahap dia ke tahap yang lebih baik dengan cara dia ni belajar. Itulah cara kita nak tingkatkan taraf hidup kita. Tingkatkan kita punya tahap kita ke another level, kita kena sanggup belajar. Sebab kadang-kadang kita ni ego kan. Kita rasa kita dah tahu, banyak pengalaman, dah tua pula tu, susah nak belajar. Macam mana kan? Jadi bukan senang sebenarnya nak belajar. Belajar perlukan komitmen. Komitmen yang tinggi. Sebab kita boleh je pilih nak buat perkara lain yang kita suka, betul tak? Kita boleh pilih untuk tengok TV, untuk tengok phone, untuk jalan-jalan, untuk bersukaria kan. So bukan senang sebenarnya nak belajar ni. Dia perlukan komitmen, dia perlukan fokus, dia perlukan kesungguhan. Macam kita kat sekolah dulu, kita belajar tak kan? Kita belajar macam sambil lalu tak? Kena duduk dan fokuslah untuk dapatkan ilmu. So anda kena sanggup belajar. Kena set, kalau kita kata nak belajar tu, setkan time. Belajar cari daripada orang yang betul. Belajar ilmu apa yang kita nak belajar tu. Maksudnya bila belajar ni sebenarnya kita ni banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Walaupun kita rasa macam tahu, tapi kita tak tahu. Bila belajar juga kita dapat
dapat refresh kita punya knowledge, ilmu kita dapat refresh balik. Oh, dah belajar itu. Oh, lah. Dapat satu aha yang baru, dapat perkara baru yang kita baru dapat walaupun kita dah belajar. Tapi bila kita always belajar lagi, ada je benda baru yang kita akan dapat apply kan dalam kita punya kehidupan. So belajar dari segi apa? Belajar ilmu agama boleh. Belajar dari ilmu perniagaan kalau anda buat perniagaan macam saya. Belajar ilmu apa? So kena selalu belajar. Jangan berhenti belajar. Maksudnya sentiasa jadikan kita ni orang yang macam tak tahu. Yang kita tak tahu, kita tak pandai. So kena nak belajar. Alright, orang yang macam ni dia akan berjaya sebab dia rasa dia ni tak pandai, dia nak belajar dan dia senang dapat apa yang dia pelajari sebab dia ada attitude yang baik bila dia belajar. So kena belajar. Kalau tak belajar, macam mana kita nak yakin dengan apa yang kita buat? Ilmu tu buatkan kita yakin. Kena belajar. Kena belajar untuk buka mind kita. Untuk buka minda kita. Kena belajar. Alright? So kalau terpaksa kita korbankan masa kita, korbankan tenaga kita kan, korbankan pekerjaan kita untuk ambil cuti, kena belajar. Kena cuti. Sebab susah untuk kita berjaya kalau kita tak tahu. Kita tak belajar. Contoh kita masuk sekolah. Masuk sekolah pula. Kalau kita tak masuk sekolah kan, bolehkah kita pergi ambil exam? Exam IPSR. Kita tak masuk je 1 sampai 5, tiba-tiba nak ambil exam IPSR. Tak boleh lah kan? So kita ni ada ujian-ujian dalam hidup kita. Ujian dalam perniagaan contoh. Ujian dalam kita punya kehidupan contoh. Tapi kita tak nak belajar. So macam mana agak-agaknya kita nak hadapi semua tu? Susah lah kan? Boleh hadapi tapi mungkin ada banyak orang kata struggle kat situ kan. Seterusnya ialah ini dia. Nombor 2, selain lepas belajar, kita hendaklah sanggup diajar. Sanggup diajar. Saya nak jadi luar biasa, tak nak biasa-biasa. Awesome Kak Liza. Awesome sangat Kak Liza. Sip. Kita sama Kak Liza. Kita nak luar biasa. Kan, tak nak biasa-biasa ni. Kita nak luar biasa. Anda luar biasa Kak Liza. Anda luar biasa. That's the spirit Kak Liza. That's the spirit. Kita share spirit kita, orang lain akan dapat rasa spirit kita. Kan? Kita share spirit kita, kita saling memberi semangat. InsyaAllah, kita pun akan dapat lebih semangat. Okay? Kemudian, sanggup diajar. Adakah anda sanggup diajar? Maksudnya bila anda belajar, anda sanggup pula diajar. Belajar kadang-kadang kita nak belajar. Okeylah kita take notes kan. Kita belajar apa ilmu-ilmu tu. Tapi kita tak nak terima teguran contoh. Kan? Orang kata ni salah, ni tak boleh, ni buat macam ni, buat macam tu, tapi kita tak nak ikut. Kita belajar aje tapi tak nak ikut pun. So tak sanggup untuk diajar. Tak bolehlah juga macam tu. Tak jadilah kan. So apa guna kita belajar kalau kita tak sanggup untuk diajar? Kan? Maksudnya kalau kita belajar dengan guru yang betul, guru ni akan nak ajar kita cara yang macam mana, jangan pergi sini, buat macam ni, apa sepatutnya macam ni, orang berjaya buat macam ni, follow macam ni. So kita nak tak terima segala teguran tu dan buat apa yang dia ajar. So kita kena ada mindset learning attitude ni, di mana kita ni tak tahu, kita kena kosongkan kita punya minda, kosongkan gelas kita supaya kita boleh masukkan gelas tu, penuhkan dia dengan ilmu-ilmu yang kita belajar tu. Lepas tu kita nak relearn, belajar semula. Oh macam tu, betulkan kita punya mindset. So kita nak sanggup diajar. Okay? Alright. Dan apa yang last sekali? Adakah anda dapat apa yang saya kongsikan? Adakah anda dapat? Kalau anda dapat, like dan love. Like dan love. Okay? Like dan love. Bantu saya kongsikan. Sharekan. Ini yang saya dapat daripada jutawan kacang. Dia kongsikan benda ni. 3 benda ni you kena sanggup buat. Dia kata, sebab dia mengalami, menarik cerita dia, saya dengar. Dia pernah berjaya dalam perniagaan dia. Lepas tu dia jatuh teruk sangat sampai Allah ambil semua. Sampai dia tak ada duit 1 sen pun. Sebelum tu, dia buat 2 juta setahun. Tapi something happen, dia tak pergi belajar dah.
Dia jatuh, dia drop, dia rasa ego, dia rasa dia pandai, dia tak nak belajar. Lepas tu, Masya Allah, Allah nak tunjuk kat dia, Allah nak ajar dia mungkin. Sampaikan dia hilang segala-galanya. Dia gadai rumah dia jual, barang kemas dia jual. Sampai dia tak ada duit langsung. Sampai dia minta ihsan adik-beradik dia. Masya Allah, pada saya satu perkongsian yang sangat-sangat hebat, yang powerful, yang kita boleh belajar banyak benda dekat situ. Menarik, saya suka mendengar perkongsian mereka yang telah berjaya kan, apa yang mereka alami, apa yang kita boleh belajar. So mereka ini, dia kata dua tadi tu sanggup belajar, dua sanggup diajar, dia belajar, dia nak diajar, dia nak di-guide oleh dia punya guru dia. Itu yang buatkan dia berjaya. Okey. Dan selepas itu ialah apa yang nombor 3? Ada nak tahu? Saya tunggu like love ni. Mana like love? Mana like dan love? Saya tunggu like dan love dulu. Saya tunggu like dan love. Barulah boleh proceed. Okey. So seterusnya ialah sanggup mengajar. Anda mestilah sanggup mengajar, dia kata. Macam mana jutawan kacang ni dia kata orang yang berjaya ni dia kena sanggup mengajar. Mengajar siapa? Mengajar tim kita. Mengajar orang-orang lain pun, dia kata. Mengajar, kita ada contoh kalau perniagaan, ajar kita punya tim agent. Kena ajar dia orang macam mana nak buat. Ataupun kalau sekarang ni dia kata dia nak ajar lebih ramai orang tak semestinya yang agent dia, untuk apa pengalaman yang dia lakukan, yang dia buat untuk naikkan perniagaan dia. Masya Allah, maksudnya dia sanggup nak mengajar orang. Sebab dia yakin bila kita mengajar ni, bila kita mengajar orang, kita berkongsi ni, Allah akan bagi lebih lagi dekat dia. Mungkin bukan melalui tim dia, tapi Allah akan bagi melalui banyak benda-benda lain lagi. Sebab yakinlah, the more you give, the more you will get. The more you give, the more you will get. So kena sanggup mengajar, kongsikan, maksudnya sharekan. Orang yang berjaya ni, dia ada very orang kata very positive mindset, very big heart, suka berkongsi. Dia nak lebih ramai orang berjaya. Dia nak orang pun mendapat manfaat, dia nak bagi manfaat, dia tak kisah. Sebab kadang kita rasa takut kan, nanti kalau aku share nanti orang lain berjaya macam mana. Mereka ni tak macam tu. Mereka ni tak selfish, mereka ni nak orang lain berjaya. Contohnya kita tak kisah sama ada kita punya tim ke, staff kita ke, kita nak mereka pun berjaya juga. Bukan kita seorang yang berjaya, kita nak orang lain juga berjaya. Kita suka semua orang berjaya. Kan? So kita nak mengajar, kita nak share, kita nak kongsi. Sebab tu apa yang saya buat ni, saya berkongsi sebenarnya. Kalau anda tak perasan, sebenarnya saya mengajar di live saya setiap pukul 12.30 hari. Sebab saya nak berkongsi, saya nak mengajar. Sebab bila kita belajar ni, bila kita in, dia kena ada out dia. So that ilmu tu dia macam lekat sikit lah. Dia kena ada attitude tu, bila dia in, dia kena output balik. Dia kena nak ajar orang. Macam tu. So insyaAllah saya nak berkongsi lebih lagi kepada para penonton KD Kerutup Terengganu. Jika anda suka saya punya sharing ni, bantu saya untuk sharekan, tekan button share dan kongsikan kepada lebih banyak guru. Supaya saya nak kongsi lagi, supaya saya lebih bersemangat untuk kongsi lepas ni. Alright, itu je saya minta, bantu saya untuk kongsikan, tekan button share, kongsikan ke grup-grup. Alright. Okay. So insya-Allah wallahu a'lam bisawab, saya harap ada yang anda dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Alright. Semoga anda semua menjadi orang yang luar biasa, orang yang berjaya insya-Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alright, itu sahaja jumpa saya petang ini pukul 5.30 macam biasa dalam cabutan bertuah kita. Alright. So, saya Bonda B, KD Kerutup. Baru teringat, dah terliur. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sudah habis kerja tak? Tak boleh. Dah habis kelas dah. Tak siap kerja tadi, tak siap matematik tadi? Tapi sempat susah.